mendengar ucapan seperti tadi oleh Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan pindaan perlembagaan 2022 ini. Dan saya faham bahawa antara lain tujuan paling utamanya ialah untuk memastikan bahawa tidak ada campur tangan oleh pihak istana, khususnya ke bawah Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu dan kerabatnya dengan sistem demokrasi yang kita amalkan dalam negara ini. Walaupun begitu, saya kira sebenarnya undi itu rahsia. Sepatutnya lah undi itu rahsia. Kalaupun raja-raja kita dibenarkan untuk mengundi, tentunya siapa mereka pilih itu tidak akan diketahui oleh orang ramai. Saya harap begitulah dengan semua undi-undi kita, bukan hanya undi-undi daripada raja-raja kita. Dan saya kira kalaulah tujuannya ialah untuk mengelak daripada campur tangan istana terhadap sistem demokrasi khususnya pilihan raya yang kita amalkan ini, undi saja tidaklah membantu untuk menghadkan keadaan itu. Sebenarnya kita harus juga lihat soal lantikan, ya, baik Perdana Menteri maupun Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri, mestilah juga mengikut siapa yang dicadang oleh parti ataupun gabungan yang menguasai jumlah kerusi yang terbanyak. Jadi perkara 43/2/A dalam Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong perlu melantik sebagai Perdana Menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Walaupun ada dua perkataan, ya, yang berikan banyak ruang budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong dalam melantik Perdana Menteri, iaitu perkataan pada hematnya dan juga mungkin, tapi bagi memastikan keputusan Yang di-Pertuan Agong menempati kehendak rakyat yang teramai melalui proses demokrasi iaitu pilihan raya, maka proses memilih Perdana Menteri di peringkat nasional dan Menteri Besar dan Ketua Menteri di peringkat negeri itu perlulah dilakukan dengan penuh sensitif dan berhemah. Saya sangat tertarik dengan titah ucapan ke bawah Duli Yang Mulia Sultan Perak baru-baru ini. Jelas baginda menyatakan bahawa SPR sebagai badan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong wajib menjunjung titah ketaat-setiaan dengan menguruskan pilihan raya secara boleh dipercayai, bebas dan adil, berkecuali dan tanpa memihak, serta mengamalkan kesaksamaan yang tidak boleh dipertikaikan dan ketulusan yang tidak akan diragui. Jadi ini satu nasihat yang sangat-sangat penting yang kita anggap sebagai perkara yang sepatutnya we take for granted dengan izin. Ya. Tetapi kalaulah seorang Raja Melayu, Sultan Perak sendiri menitahkan perkara ini, mungkin ada sangkaan bahawa SPR itu tidak dilihat sebagai betul-betul menepati ketaat-setiaan seperti mana yang dititahkan oleh baginda. Baru-baru ini kita mendengar, ya, kita tak tahulah ada buktinya ataupun tidak, ya. Kita dengar di pilihan raya negeri di Johor ada juga keadaan di mana pengundi diminta untuk mengambil gambar undi dia, kertas undi dia setelah dia pangkah parti-parti tertentu, supaya bila ditunjuknya gambar itu kepada pihak-pihak tertentu di luar Dewan Mengundi, mungkin ada habuan-habuan yang mereka terima. Saya kira sudah tiba masanya SPR memastikan bahawa telefon bimbit ini tak dibenarkan, ya, dibawa masuk ke dalam bilik mengundi, ya, supaya kita elakkan keadaan-keadaan seperti ini. Yang ketiganya, saya nak bangkitkan mengenai undi 18. Semua warga dari umur 18 ke atas berhak mengundi. Dengan peratusan undi yang sangat rendah, ya, hanya 55% saja yang keluar mengundi di PRN Johor baru-baru ini, Tan Sri. Bermakna mungkin sebahagian memang tak minat, ya, untuk undi atas sebab-sebab mereka sendiri, tapi ada juga sebahagian yang tak tahu pun mereka layak mengundi. Ya, SPR patutnya lebih proaktif mempromosi kepada pengundi-pengundi muda khususnya akan kelayakan mereka untuk undi tanpa perlu daftar sebagai pengundi. Dari tingkatan 5 lagi, mereka perlu didedahkan kepada sistem demokrasi berparlimen
supaya bila ditanya tibanya masa PRU nanti, mereka faham hak mereka untuk menentukan hal tuju negara. Akhir sekali, seperti tadi saya mendengar Yang Berhormat Pokok Senar bangkitkan mengenai mana-mana orang lain yang disebutkan dalam pindaan tersebut. Saya juga rasa penting untuk difahamkan undang-undang mana yang dimaksudkan dengan kenyataan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pendaftaran pemilih. Kerana mungkin ada implikasi lain yang perlu dipertimbangkan dalam Dewan Rakyat ini. Itu yang disebut dalam pindaan kali ini. Juga dengan undi 18 dan pendaftaran automatik, apa yang dimaksudkan oleh pendaftaran pemilih yang disebutkan dalam pindaan ini. Walaupun begitu, apa yang saya bangkitkan tadi, tetap kami menyokong pindaan ini sepenuhnya dan akan mengundi untuk menyokongnya, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jalur. Dengan itu perbahasan rang undang-undang ini tamat. Saya sekarang menjemput Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab.